Makna selawat itu makna nyambung kepada Allah. Sebenarnya Allahumma sholli ala, aku yang berselawat kepada kekasihku, iaitu sifatku jua. Itu yang kita nak duduk situ. Jangan rasa kita yang selawat. Dia yang kalam dia balik yang masuk balik, dia yang puji kepada sifat dia bernama Nur Muhammad tu tadi. Muhammad tu tadi sifat terpuji dia punya, diletakkan di situ supaya kita kenal tu, sambunglah kita nanti. Kalau kita tak jali direct kita tak tahu macam mana nak terus direct pada Allah kan. Jadi Allah buatkan begitu step-step. Boleh Allah Ta'ala tak payah panggil malaikat, aku dah buat planning ni, susah lah, tak payah kau pergi cari tanah ni nak tempa Nabi Adam ni tadi, tak payah ha? Allah inna ma'amruhu iza arada kun, jadi terus Adam. Tapi kita faham tak apa ha? Faham tak? Tak faham kita kan, tak tahu nak nilai, tak ada cerita kan tak ada cerita, tak faham. Tapi Allah tu bijaksana, dia suruh ambil tanah suci sini, tanah Baitul Muqaddis, tanah Madinah, tanah Mekah, tanah surga, jadikan Adam. Tanah pun tanah air pun air suci, air maulayat, air ni air bancuh jadi tanah liat, jadi apa semua ha? Mata dia ambil mana macam ni, ya Allah, semua cantik. Planning yang apa, design yang Allah Ta'ala, macam rumah, nak buat rumah, plan kan, plan dia tu lama apa malaikat nak cari semua benda-benda yang daripada Allah juga, kesucian semua. Supaya apa tu Allah bagi macam tu? Supaya kita boleh berfikir kan. Mula tak kita ni baru patung aja pun dah tak ada design yang boleh dunia ni kumpul semua orang cerdik pandai boleh buat macam design yang Allah Ta'ala buat gitu. Meniru ada ha? Buat kereta lampu di depan kan, kau tahu orang belakang macam mana ha, tu untuk orang belakang kan. Ni hidung dia macam mana dia, nampak ha, jadi Allah tu tadi dia jadikan Muhammad untuk kita tahu di situ tempat kamu nak letakkan diri kamu untuk sampai kepada boleh direct, tapi kamu takkan faham nanti. Cantik susunan Allah. Kalau terus dia bagi rasa kopi jantan ni, boleh faham ke kita ha? Dia jadikan bahan-bahan tu tadi, congkat ali, guarana, apa benda, baru boleh jadi nama dia kopi jantan. Jadi semua Allah, yang bahan-bahan tu semua Allah, tak ada satu pun daripada sungguh pun banyak, tapi esanya tu sungguh pun dia tu Muhammad, tapi tetap daripada dia kita nampak lain lagi ha, jadi tu pasal cakap tadi, jangan berkira. Kalau kita dah diajar berkira, tu tujuan nak berkira tu supaya kita tahulah nilai banyak ke tak banyak. Tapi jangan kita memandang banyak. Bila kita dah faham, kita pandang kepada satu, mengesakan dia, itu lebih banyak daripada bilangan yang banyak kita nak berkira-kira tu. 100 selawat dapat 1000, 1000 dapat 10,000. Berkira-kira tu boleh, tapi kita kiraan yang paling banyak adalah kita fana, tenggelam, dia yang selawat. Itulah tak boleh kira-kira banyak pun. Letakkan tadi kemanisan dengan Allah, lebur tadi, tak dapat menandingi yang tadi kebakok. Mana kita bakok tadi, tak dapat. Penduduk bumi ni seluruhnya tak dapat mengira beratnya orang yang bakok bila dengan Allah tak ada rasa diri tadi. Engkau masih ada rasa diri, banyak bilangan macam mana pun, kalau ditimbang dengan orang yang betul-betul arif bila punya amalan yang dia lebur je, kau tak sesaat dia lebur pun kau tak boleh menandingi, sebab kau tak sampai-sampai berkira lagi. Yang dia dah sampai. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqah la yastawun. Kalau mana boleh sama. Orang mukmin dia dibakok dengan aku, dia tahu dah aku tenggelam, Muhammad tenggelam, hilang tak ada dah. Engkau masih lagi berkira. Seluruh penduduk bumi punya kau berkira pun sesaat dia tak sama dengan tu nak apa bagus penjelasan. Makna bila dia soal ni, penjelasan tu makin Allah lagi bagi faham. Baru kita tahu untungnya kita bila mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni,
laki lah yang mendengar ni tadi dalam YouTube ke, siapa-siapa yang Islam ke tak Islam ke, dia akan dapat kemanisan yang betul-betul asli, iaitu Allah lebur. Jangan fikir lagi kalau kita berbalah lagi, was-was lagi, kata betul ke si Haji ni, mana engkau yang rugi, bukan saya. Saya nak bagi tahu, kalau kau nak untung, belajarlah kenal diri, kenal Allah. Sebab di situ nanti kau akan faham itu yang manis tak ada baik kata Rasulullah. Orang betul mengesakan Allah, tak ada diri dia, tak ada. Dia mengesakan dirinya sendiri. Kalau ada engkau lagi, bukan. Mesti kul huwallahu ahad tu bukan kau yang nyebutkan dia tu esa. Sebab sejak azali abadi, bila-bila pun belum ada makhluk, dia dah cukup mengesakan. Dan kalau dia jadikan pun, dia tetap mengesakan diri dia cukup, dia tak memerlukan. Tanda dia nyatakan semua sekian alam ni untuk menyatakan dia yang tunggal esa, bukan maknanya banyak. Semua kena pulang balik semua. Wa ila rabbika far, semuanya pulang kepada Rabb Tuhan. Sebab semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua jadi pulang kepada semua dalam keadaan sebenarnya semua dia belah. Untung kita boleh nampak gitu kan. Jadi kita tak ada lagi nampak skrip-skrip Allah, iblis, malaikat apa, belum mahfuz. Kita jadi macam nampak yang lain lagi tak. Kita tak ada keraguan. Semua hak dia. Yang penting kita dengan kat mana pun dicampakkan kita, dalam diri kita tetap dengan Allah. Dia bagi tahu kan. Allah Ta'ala kata, aku tak ada kat atas, aku kat bawah. Aku Muhammad, aku tak ada kat mana-mana Muhammad, tapi aku ada dalam hati orang yang betul-betul kenal aku, beriman, mukmin betul-betul yang kenal dia aku ada di situ. Carilah aku, beruntunglah orang yang dapat cari aku di situ. Pada orang mukmin yang betul kenal dia, dikenal, beruntunglah. Allah sini bagi tahu gitu. Aku tak boleh ada kat mana-mana. Kau tak boleh cari aku kat mana-mana, tapi carilah aku kepada orang yang sucinya di situ, tak ada. Jadi kalau kita tak nampak lagi, dah dijelaskan oleh Allah dalam hadis kursi ni tadi, Nabi Muhammad sini bagi tahu. Sahabat-sahabat dia faham Rasulullah SAW, dia nampak Rasulullah tu, dia dah tak ada aku nampak Muhammad tu melainkan Allah dah. Tak ada yang Muhammad cakap melainkan daripada daripada. Tak ada yang dia suci semuanya Rasulullah. Mana yang betul-betul kenal Nabi Muhammad SAW kan. Jadi kita beruntung, walaupun dah 1400-500 tahun, tapi kita masih dibagi faham oleh Allah sifat Muhammad kali, sifat dia tu kan. Beruntung, terjaga pula zuriat-zuriat dia. Mana ni keberuntungan tu yang tadi kita yang dikatakan tadi, saya cakap inilah makna dia katakan kemenangan yang nyata jelas ya. Jadi kita dah tak maknanya dunia ni dah kita dapat kalahkan. Hawa nafsu kita dapat tundukkan dengan sebab Allah memberi kefahaman. Dan Allah menundukkan nafsu kita sendiri hingga kita tak ada rasa ke diri Allah yang. Dengan cara apa? Dengan Allah kenal diri. Kalau kita kenal diri kita, kita tahu kita benci untuk merasa ada ke dia gitu. Sebab itu pahit. Kalau kita rasa ada diri itu, kita dah rasa pahit. Kita dah rasa itu satu penghinaan pada diri kita bila kita rasa ada diri. Alhamdulillah ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikitlah perkongsian yang saya lalui, fasa-fasa saya belajar dengan Ustaz ni. First saya join dengan Ustaz ni secara tak sengaja lah. Waktu saya singgah di Masjid Kampung Melayu, waktu first saya dengar ceramah ni, macam apa yang Ustaz ni cakap macam tembak kepada hati tau, masuk kepada hati. So saya rasa ilmu apa ni kan. So saya balik rumah. So saya balik rumah, saya teringat ada satu firman Allah. Allah memberi hidayah, penunjuk pada yang dia kendaki dan menyesatkan pada dia yang kendaki. Lepas tu saya doa, Ya Allah, ini kan jalan yang lurus. Saya cakap kat diri saya, saya berdoa lah,
Ya Allah, kalau kau tak tunjukkan aku jalan lurus, aku pasti tersesat. Sebab saya fikir dua tu je. Sebab Allah yang berkehendak orang tu boleh sesat ataupun tak sesat. So saya doa, saya yakin, saya cubalah konsistenkan saya punya datang ke kelas ustaz. Sikit-sikit saya faham. Maknanya saya faham lah apa maksud Allah memberi petunjuk siapa kehendaki dan menyesatkan siapa kehendaki. Sebenarnya bergantung pada diri kita juga. Kita nak kepada Allah ataupun tak nak. So bila kita start, kita nak, kita doa. Macamlah saya ambil contoh pada Nabi Ibrahim. Waktu dia tengok langit, dia tengok bintang kan, dia ingatkan tu Tuhan. Lepas tu dia tengok dia tengok matahari, lepas tu matahari hilang. Lepas tu timbul bulan. Lepas timbul bulan, dia kata ini kah Tuhan. Lepas tu bulan hilang. Lepas tu timbul lagi siang dan malam. Kiranya dia tengok benda tu, adakah ini Tuhan yang selama orang manusia sembah. Kemudian Nabi Musa doa, ya Allah, wahai Tuhan, kalau kau tak memberi petunjuk kepada aku, pasti aku akan tersesat. Daripada situ saya ambil ibrah yang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Saya cuba apply dalam diri. Ya Allah, kalau kau tak bagi aku petunjuk, pasti aku akan sesat. So dari situ lah saya mula dapat sikit faham. Dan Alhamdulillah, saya doa kepada Ya Allah, peteguhkan kita semua. Semoga Allah bagi kita petunjuk lagi, teguhkan lagi, sehingga kita itulah betul-betul tiada lagi rasa keinginan selain daripada Allah. Kadang-kadang kita datang kepada Allah ni, kita nak sesuatu. Yalah, macam orang datang jumpa wali Allah ni nak minta doa lah supaya apa? Waris lah, pelaris lah. Orang minta doa supaya lancar rezeki. Sebenarnya tu benda tu pun ada terselit kehendak nafsu kita sebenarnya. Tapi kalau kita datang kepada seorang mursyid ataupun yang kita betul-betul yakin dia tu adalah pembimbing, kita tundukkan hati kita, insya-Allah Allah akan bagi faham sikit-sikit. Tapi kalau kita datang tu sebab nak sesuatu sehingga Allah kita nak, ialah supaya kita dipandang hebat, ataupun kita nak nak cari kerja lah apa kan. Sebab benda-benda tu akan menjadi hijab untuk kita mengenal lagi akan Allah. Itulah yang banyak yang saya dapat kongsikan. Alhamdulillah. Mengukuhkan lagi, alhamdulillah. Fazli daripada alhamdulillah. Maknanya saya nak nambah sikit. Sebenarnya bukan yang ada pada saya atau ilmu saya. Saya nak bagi tahu ni. Nak ulang balik. Sebenarnya bukan ilmu yang ada pada saya tapi keyakinan yang teguh saya kepada Allah. Hingga saya tak ada. Saya tak bersandar pada mana-mana. Bukan saya cakap ilmu tak betul. Diri saya ni pun saya tak bersandar pada diri saya. Saya bersandar teguh saya kepada keyakinan saya hanya Allah. Walaupun ilmu tu datang makrifat tinggi kepada saya pun, saya bukan nak hina. Sebab saya dah ada Allah. Diri saya tak nak sandarkan. Saya nak betul-betul Allah aja yang uruskan. Itu sebenarnya. Jadi kamu tu beruntung bila nampak begitu. Jadi kamu dapat tu seolah daripada sebenarnya bukan saya. Tapi keyakinan kamu kepada Allah tu, kamu nampak Allah daripada saya, bukan saya ni Allah. Maknanya kamu nampak yang daripada Allah, bukan daripada saya. Itu yang keberuntungan kamu. Sebab kamu yakin juga kepada Allah, bukan pada saya. Sebab saya pun mengajarkan juga, bukan suruh yakin pada ilmu saya. Oh, si Haji ni ilmu banyak. Bukan. Itu orang cakap, saya tak peduli. Saya sentiasa dengan tak tahu apa benda. Tak ada ilmu apa. Maknanya saya betul-betul teguh kukuhkan saya, engkau aja ya Allah. Sampai saya nak orang pandang saya, tak nak pandang saya. Saya nak gitu, saya tak nak sesatkan manusia. Apalagi cakap, pandang pun saya tak nak orang pandang saya. Saya nak orang pandang saya, dia nampak Allah dulu. Saya doa minta macam mana Abu Yazid Al-Bustami, Qutbul Ghaus, wali Allah yang besar. Begitu dia mohon pada Allah. Jangan sampai orang lihat wajah aku, lihat ya Allah, melainkan wajah kau. Jangan sampai orang dengar suara aku, mendengar suara, melainkan suara kalam kau ya Allah. Apa yang dengar, semua dia nak nyatukan betul-betul ilahun wa, dia nyatukan nama saya. Itu yang jadi kemanisan. Itu yang bila kamu dapat begitu, kamu akan merasa masuk zadathum imanau, makanan-makanan rohani direct Allah bagi. Bukan saya. Mana pantulan langsung keesaan yang kamu rasakan tu tadi, sentiasa kamu hidup, kamu bahagia. Bukan kamu ingat-ingatkan saya, bukan. Kamu dibagi rahsia, iaitu mana pun kamu pergi, fa'inama tuwallu fasama wajh. Seperti mana saya seperti Rasulullah dengan sahabat, dia nampak Allah dahulu. Mana pun dah diajar gitu oleh Allah, dan Rasul menunjukkan lagi. Aku ni tak ada. Muhammad tu tak ada. Yang ada Ahmad tak ada juga. Yang ada ni
Ahad. Oh, hebat ni step yang dia ajar tadi. Jadi beruntung kita duduk dengan jadi pelihara, makna pelihara, minta Allah Taala pelihara, teguhkan di situ. Bukan teguh kepada dia dengan memandang ilmu kita, tak. Teguh kepada bukan diri kita, teguh kita, keyakinan kita betul-betul kepada Allah. Mahinggakan tadi nanti Allah bagi kepada kita, iaitu dia menaruhkan tadi di wajah kita ni wajah hak kebenaran, di wajah kita. Saya tak boleh nak jelaskan wajah kebenaran, tapi orang akan pandang kita nampak wajah hak Allah SWT. Bukan wajah kita wajah Allah, bukan jangan salah faham. Maknanya nampak wajah kebenar, dan Allah jadikan nanti kalam kita akan kalam kebenaran, kalam yang mana masuk ke lubuk hati. Jadi setiap patah perkataan kita masuk, sebab kalam tu sendiri bukan kalam kita. Walaupun perkataan tu Syekh Kamal cakap, walaupun satu huruf saya cakap takut, sebut takut je automatik kita dah terasa dah hidup dia punya. Tapi kalau orang yang tak ada kesucian, ada rasa kedirian, dia sebut takut banyak ayat pun tak ada bergetar dia. Tapi kalau orang yang begini, dia kenal diri, kenal Allah, tak ada diri dia sebut tadi matikan diri gitu dah. Maknanya dia punya kalam tu kalam Allah bagi. Sucinya tadi sebab tak ada diri dia, bukan dia hebat. Dia kata berhenti kapal musuh, berhenti. Kan ini saya cakap tadi, bukannya saya cakap begini duduk di sini suruh lawan siapa-siapa, bukan. Tapi jangan kita berani-berani nak usik orang-orang yang kenal diri, kenal Allah. Orang yang belajar nak kenal, baru nak belajar, nak dengar-dengar macam ni, kenal pun kau jangan usik. Allah Taala kata, sebab ni dia nak aku. Dia nak aku, belum dia dapat lagi, aku dah memeluk dia, aku dah bentengkan dia. Jangan, tu baru dia nak pergi belajar, mau nak dengar-dengar. Pasal dia nak dengar tu, dia nakkan Allah, salik dia nak Allah. Bukan dia nak mana pelajaran ilmu ni, itu masih lagi terhijab. Tapi ni dia tak nak hijab, dia nak terus kepada nakkan Allah. Nampak Allah bagi. Jadi untuk apatah lagi orang dah lama dah memang terus amal teguhkan, ya Allah. Jagalah mulut orang begini. Jangan takutlah orang, apa Rasulullah kata, orang mukmin yang kenal diri, kenal takut mulut dia, sebab di situ Allah letakkan di lidah dia tu kebenaran. Kalau dia cakap jadi, maka bukan dia, tapi Allah yang suruh kata jadi. Dia datang tu jadi, baru dia cakap jadi. Bukan dia, tapi takutlah orang mukmin yang begitu, kata yang kenal diri. Sekian terima kasih perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita dapat sedikit ni Allah mantapkan, istiqamah, ajarkan pada isteri, anak-anak, siapa-siapa pun. Tak kira lah dalam YouTube ni yang agama Islam, tak agama Islam, apa semua amalkanlah, supaya datang kesucian. Bila datang kesucian, kita akan dapat duduk dalam kemanisan yang tidak ada pahit. Terima kasih atas perhatian, dan juga saya minta maaf dalam saya menyampaikan ada rasa kedirian saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.